Penyakit fitnah zaman sekarang ni, dia kalau dia tak puas hati, dia tunjukkan dan dia sebarkan fahaman dia ni. Orangnya terpelajar macam tuan-tuan ni, tapi terpelajar tak boleh diajar. Ustaz tak nak tanya ke kenapa kami etis? Tak payahlah kot. Dah itu pilihan abang, terpulang lah. So, apa masalah? Apa masalah? Tak, Ustaz tak nak tahu ke kenapa kami etis? InsyaAllah pada kali ini kita akan melihat tajuk berkenaan dengan fitnah. Fitnah ni macam-macam maksud dia Kak Song. Ya Kak Song? Fitnah ni macam-macam Kak Song. Cara Kak Song mengangguk tu macam faham. Padahal belum lagi cerita bab fitnah, tapi dia angguk dan tuan. Fitnah ni boleh dipahamkan dengan menuduh tanpa bukti. Itu fitnah. Siapa yang curi komputer riba awak, dia pun pergi menengok dalam mangkuk walhayun, keluar gambar. Yang ni bukan orang lain, satu dom dengan kamu juga. Orang dia tinggi-tinggi, rambut tajam-tajam, macam bulu berus. Tengok. Padahal hamba Allah tu tak ambil pun. Itu nama dia fitnah. Sebab tu adik-adik kalau hilang komputer riba, tab ke, iPad ke, jangan pergi menengok. Itu nama dia fitnah. Dia boleh jatuh kepada fitnah. Yang kedua, apa makna fitnah? Ujian. Allah sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, anak-anak kamu adalah ujian untuk kamu. Tuan-tuan, kita ada anak-anak sekarang ni, anak-anak ujian ni. Bukan maknanya fitnah tu menuduh tanpa bukti pada anak. Tak. Anak dan harta adalah ujian. Nak tengok sombong ke tidak, Allah bagi harta. Masa miskin, lain. Dah jadi kaya, batuk pun lain. Bila miskin, tak ada sombong. Bila kaya, berjalan pun dah lain macam. Sombong betul sekarang. Maknanya, dia gagal menghadapi ujian. Kadang-kadang ujian itu ialah anak dia ujian. Adik-adik, pelajar-pelajar semua, tuan-tuan adalah ujian untuk mak bapak. Berapa ramai yang akan jadi ujian pada mak masing-masing. Kadang yang anak dara, cara anak dara dia. Mak, saya nak kahwin. Kan masih belajar. Apa salahnya? Kahwin tak ganggu pelajaran pun mak, kata dia. Kamu nak kahwin orang mana? Serkam? Lendu? Cakap, kamu nak kahwin orang mana? Politeknik Ungku Mak? Politeknik Sultan Azlan? Merlimau? Sudah. Dengan orang Cameroon, mak. Cameroon? Astagfirullahaladzim. Afrika tu, ada politeknik di sana, tuan. Mak kata, janganlah, mak tak setuju. Mak setuju, mak tak setuju, saya nak juga. Sudah. Ni, ujian. Jadi anak dara. Ujian jadi anak laki-laki. Sebelum masuk, nama Ruslan. Masuk setahun jadi Rus. Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Balik raya puasa, mak, tak buat lemang ke? Engkau dulu Ruslan, apa jadi Rus? Itu nama dia fitnah. Fitnah zaman sekarang ni tuan-tuan. Ruslan bertukar jadi Rus. Aduh, yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Lagi dahsyat, malam Rus, siang Ruslan. Yang tu lagi dahsyat tuan-tuan. Ke Australia lari dia. Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Ke Australia, Ustaz. Baik. Yang ketiga, apa makna fitnah? Fitnah maknanya maksiat. Ni zaman fitnah. Zaman fitnah. Yang orang sebut fitan. Apa dia? Zaman maksiat. Pergi masjid jadi maksiat. Pergi kuliah jadi maksiat. Terlalu banyak maksiat. Apa dia? Pergi masjid. Ingatkan dapat ilmu. Rupanya mengumpat dalam kuliah.
Ya Allah, panjang. Ya Allah, bunyi entah. Allah, rasa macam menyesal pula datang ya entah ni. Dia kita ingat jadi baik. Tak, jadi tak baik. Hari ni maksiat macam-macam tuan-tuan. Allah, apalah yang boleh selamatkan kita? Iman. Nak tengok aurat orang hari ni senang. Tak tengok macam bazir pula. Baru ni saya kena di satu tempat. Ada forum. Dapat 3 bilik, saya moderator. PA dapat bilik, dia orang bagi. Okey Ustaz, bilik tingkat sekian-sekian. Baik tuan, baik. Di tengah-tengah lobi tu, punya ramai manusia ni. Lobinya besar dah. Masjid kita lagi. Ada satu hamba Allah perempuan kat anak, tak tahu Korea ke Jepun ke. Udah pakai bikini ke nak, 2 pieces. Ini parah ni. Orang lain semua pakai elok-elok, kita. Lobi, saya kata hotel ni ada pantai ke? Ada beach ke? Ada Baywatch ke? Tak ada pun apa. Dia ni seorang pakai bikini. Allah, habislah. Tengok juga. Habislah, ya Allah. Ni yang kata fitnah tu. Masya Allah. Saya kata kat moderator Ustaz Nabil Jakim, jom Ustaz. Macam mana boleh dia seorang kat sini pakai, Allah, astagfirullahaladzim. Tunggu lift. Bila lift sampai, saya bertiga pun masuk. Elok lift tu nak tutup je, perempuan yang tadi berlari masuk. Astagfirullahaladzim. Ni parah ni. Tenang. Punya kita nak ngelak, dia serah diri, Abang Haji. Astagfirullahaladzim. Saya tak apalah, saya duduk tepi sekali. Ustaz Nabil tu kesian. Sebab dia nak tukang button tu, betul-betul kena lalu ke pinggang makcik. Saya terus menghadap ke kiri, tak tengok dia. Tengok belah kiri, cermin pula. Astagfirullahaladzim. Aduh, inilah nama dia fitnah. Engkau ngelak sana, kena di sini. Engkau tak tengok depan, belakang pula engkau kena. Itu nama dia apa? Fitnah. Ujian fitnah. Maksiat. Engkau nak dapat? Boleh. Bagi rasuah dulu. Baru kau dapat. Ini zaman ni. Zaman tu. Kau nak buat macam ni? Boleh. Tapi kau syarat macam ni. Kau nak kerja? Boleh. Kau buka aurat kau. Kau buka aurat kau. Tak boleh tutup aurat. Ini zaman fitnah. Fitnah maksiat. Yang keempat. Apa makna fitnah? Makna fitnah ialah menolak papan. Ya, elok-elok ya. Jatuh atas makcik nak tu jenuh kan. Sekejap kita tengok dulu ya. Sebab kalau saya ceramah, dia untuk tolak. Tuan-tuan bukan tengok saya, tengok dia. Jadi kita tengoklah. Okey, dah habis dah. Ada lagi adik, mana adik tadi? Tu, permintaan kau ibu tu. Tu, dia minta tolak lagi adik, mana ada hero tadi. Dek, ada lagi dek. Minta tolong abang, lagi 3 orang bantu abang. Tolong ke belakang. Tolong. Ada orang? Dah penuh? Okey. Tak dapatlah nolong kau Baik, yang keempat. Apa makna fitnah? Iaitu tidak dapat diketahui siapa yang betul, siapa yang salah. Yang salah dikatakan betul, yang betul dikatakan salah. Ini juga dipanggil sebagai zaman fitnah. Orang yang baik dikata jahat, yang jahat pula dikata baik. Ini zaman ni. Siapa yang mengajak ke arah kebaikan? Jahat. Siapa yang ajak ke arah maksiat? Bagus. Nampak tu. Kan dah terbalik tuan-tuan tu. Kan dah terbalik tu. Orang yang kata jangan, haram, tak boleh. Haram. Apa yang halalnya? Nampak ni. Bila promosi yang haram pula, yang ni yang kena. Yang ni yang bagus. Nampak tuan-tuan ni. Yang ceramah jadi susah, yang konsert jadi senang. Ini parah ni. Sebab tu saya dah beralih ke bidang hiburan. Saya dah jadi pelakon sekarang. Yang mana faham, tak faham sudah. Film star sekarang ni, entah. Main. Pasal apa? Agak-agak ceramah susah jadi film star. Pagi.
Bayangkan tuan-tuan, ustaz jadi artis, artis jadi ustaz. Kan fitnah. Tanda-tanda kiamat. Ustaz Kazim jadi pelakon. Saya tak nak, tapi dah dengar ajar. Sebab filem ni cerita tentang saya kan. Jadi, saya kata carilah pelakon yang muka macam saya supaya dapat feeling dalam filem ni. Siapa ustaz pelakon di Malaysia yang muka macam ustaz? Zul Arifin. Baik. Pengarah tu tengok muka saya tu. Penerbit tengok tak sihat Datuk Kazim ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang keseterusnya, apa dia fitnah? Fitnah juga di akhir zaman merujuk kepada fitnah Dajjal. Fitnah Masihud Dajjal. Yang ni yang banyak berlaku ni. Kemudian fitnah apa lagi? Fitnah yang disebut sebagai adanya usaha yang dibuat oleh manusia untuk menjadikan orang-orang Islam meninggalkan Islam. Itu fitnah juga tu. Nama dia apa? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kita akan melihat satu persatu jenis fitnah yang saya sebutkan tadi. Ada 6 jenis fitnah tadi. Daripada beberapa belas, kita ambil 6 satu persatu kita huraikan. 6 satu persatu sekarang 8, 13, 1 bahagian 10, 10 kali 6 sejam. Sudah. Kau apa nak habis ni? Tak lama, pukul 12. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang pertama kita melihat fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ini Nabi sebut dalam hadis dia. Dan Nabi suruh kita baca doa ketika tahiyat akhir. Doa sebelum salam, tuan-tuan haji. Selamatkan kita daripada fitnah kubur. Kan? Fitnah daripada azab kubur, minta selamat. Fitnah daripada Al-Masihud Dajjal. Nabi suruh kita baca doa tu. Maknanya Dajjal ni tuan-tuan bukan benda kecil. Kalau tuan-tuan di Melaka sebut Dajjal lah. Macam saya orang Perak, Dajjal. Baik. Fitnah Dajjal ni apa? Macam-macam kata Rasulullah. Belah tangan dia, belah kiri dia lain. Kalau dia bagi pada awak air, itu maknanya api. Kalau dia offer awak api, itu maknanya air. Dajjal tu apa? Dia belah badan orang, dia boleh cantumkan, hidup berjalan pula. Dajjal tu apa? Dia boleh bagi awak syurga, dia boleh bagi awak neraka. Kalau awak ikut dia, awak dapat nikmat. Kalau awak bantah dia, awak dapat neraka dalam dunia ni. Dajjal ni tuan-tuan. Ada yang kata Dajjal ni handsome ustaz. Ya ke? Kalau mata buta sebelah handsome ke? Sebab dia kata Dajjal ni handsome. Sebab apa? Sebab orang perempuan paling ramai ikut Dajjal. Sebab apa? Sebab handsome. Saya kata orang perempuan ni yang tak handsome pun dia ikut. Bukan tunggu handsome kat nak weh. Tak kira lah Dajjal tu handsome tak handsome, mata dia buta sebelah. Mata dia sebelah je ada. Ditulis perkataan kafir pada dahi dia. Pada dahi ni ditulis perkataan kafir. Apa dia hebatnya Dajjal? Dajjal tak hebat. Yang menghebatkan Dajjal ialah orang yang tak ada iman. Orang yang ada iman tuan-tuan, dia tengok Dajjal tak boleh buat apa pada dia. Tetapi apa yang Nabi sebut tentang budaya Dajjal? Saya tak sebut tentang Dajjal, saya sebut tentang budaya. Apa budaya Dajjal? Menghidupkan orang yang mati. Hari ini dengan teknologi AI, orang yang dah mati boleh dihidupkan dalam bentuk video. Gambar yang mati, still foto, hari ini dah boleh jadi gambar yang bergerak. Gambar opah kita yang dah meninggal dengan Tok Wan kita, duduk berdua ambil gambar, dia boleh gerak. Loh, abang, tu gambar mak kita, ya Allah. Boleh. Gambar orang yang mati, penyanyi K-pop asalnya 5 orang. Seorang mati, tinggal 4. Buat konsert. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 4 kosong. Cahaya turun di tempat yang kosong,
dia boleh menari dengan geng dia K-pop. Penonton tepuk tangan, "Oye, bravo, oye." Seolah-olah dia sedang menyanyi padahal dia sudah meninggal dunia. Teknologi orang yang dah mati boleh dihidupkan dengan jalan apa? Sekarang kita sebut dengan AI. Sebab tu Kak Nak berhati-hati. Kadang-kadang video tu bukan suami kita. Gambar suami kita dipadankan dengan sebelah perempuan, akhirnya bergerak gelak-gelak. "Abang, ni siapa betina ni?" "Betina mana pula?" "Ni gatanya awak, tak sangka dah balik haji." Buat bertenang Kak Zom. Itu bukan gambar suami kita. Itu bukan video kita. Hari ni teknologi dah sampai macam-macam. Maka Allah Maha mengetahui. Allah sebut dalam Quran, "In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu." Jika orang fasik bawa berita kepada kamu, siasat terlebih dahulu. Fitnah sekarang ni. Hari ni tuan-tuan, saya boleh bercakap dalam TikTok. Saya boleh bercakap dalam Facebook. Saya, Profesor Dr. Kazim Ilyas, ingin memperkenalkan kepada anda ubat untuk prostat. Orang pakat duk telefon saya, "Ustaz, ubat prostat tu macam mana? Masa bila saya jual ubat prostat?" Ya Allah, Ustaz bercakap dalam TikTok, dalam Facebook, masa bila? Rupa-rupanya AI, gambar-gambar saya, muka-muka saya, suara-suara saya, tapi bukan saya bercakap. Canggihnya sekarang, tuan-tuan. Berhati-hati. Ni zaman fitnah. Kalau kita tak berhati-hati, yang jual ubat, kita beli ubat palsu. Yang saham, saham palsu. Yang ini palsu, yang ini palsu. Maka Allah pesan pada kita dalam Quran, siasat terlebih dahulu, tambah-tambah apa yang ada dalam tangan tuan-tuan. Nama dia gadget. Apa yang ada dalam poket tuan-tuan, nama dia smartphone. Apa yang ada dalam simpanan kita yang kita duk tengok tiap-tiap hari. Berhati-hati. Kerana itulah zaman fitnah hari ini boleh berlaku. Dajjal ni tuan-tuan, dia boleh bergerak daripada timur ke barat dalam sekelip mata. Tuan-tuan nampak tak kamera kita ni? Nampak tak video kita ni? Kita ceramah di Jasin, kita ceramah di Merlimau, kita duduk di Melaka, tapi satu dunia dapat saksikan kita. Yang di Paris dapat kita tengok, yang di Los Angeles dapat kita tengok. Orang Los Angeles pun dapat tengok rancangan kita. Sekelip mata sahaja. InsyaAllah. Dulu kalau nak dengar ceramah, datang masjid. Sekarang tak payah. Duduk di dapur pun. Duduk di dapur boleh dengar ceramah Kak Nak. Tu yang ramai tak datang. Duduk atas katil dengar ceramah. Sekarang kita boleh bagi tahu kepada orang sekelip mata. Kak Som nak masak, satu dunia boleh tengok. Letak saja stand, letak saja kamera, WhatsApp guys, satu dunia tengok. Yang mana faham, tak faham sudah tak. Beginilah dia tuan-tuan. Cepatnya sampai fitnah kalau kita tidak berhati-hati. Apa yang saya cakap hari ini 100 betul. Satu salah. Yang satu itulah di copy paste. Yang satu itulah yang akan disebarkan. Yang salah satu itulah yang akan dimasukkan. Dan akhirnya di-share satu dunia. Ni bahaya ni. Zaman fitnah ni. Apa dia Dajjal? Dajjal boleh membelah kepala orang dan dicantumkan dan boleh berjalan balik. Hari ni tuan-tuan tengok macam-macam teknologi sekarang. Nama dia apa? Budaya. Dibelahnya dada, dikeluarkan jantung. Ditukar jantung baru, jalan. Dibelahnya kepala, disimpannya tempurung. 6 bulan lepas operate, pasang balik tempurung dia berjalan. Adik-adik, jaga-jaga kita ni kalau nak jadi accident, bukannya nak tunggu accident besar. Kadang-kadang langgar lopak ya. Naik motosikal, X1R. Dia orang duk tanya saya, "Ustaz, X1R mana? Mana ada." Itu pameran boleh ya. RZ ada. Nak ride boleh. Bila hari kita pergi Sungkai nasi bambu. Lepas tu roadblock polis pakai duk tolak semua tuan ni. Adik-adik naik motosikal langgar lopak.
jatuh, pecah kepala. Doktor ambil tempurung ni, doktor simpan. Tak ada tempurung, bayangkan. 3 bulan tak ada tempurung, benar. Kemudian dah sihat sikit, baru doktor tampal masuk balik. Buatnya tempurung tu tak muat macam mana? Masuk-masuk nak tampal, loose pula. I say, man. Bila nak tampal pula, tempurung tu besar pula. I say, man. Potong kecil. Bila potong kecil, loose pula dah, terus masuk dalam. Oh, jaga-jagalah kepala adik. Sayangilah kepala anda. Pakailah helmet walaupun sekejap. Sebab ada kata, dekat je. Kena sekali tuan-tuan, pecah kepala ni. Bayangkan kalau adik-adik, saya pernah jumpa satu orang, kepala depan ni tak ada ni. Dia turun kepala, boleh letak air mineral atas kepala ni, boleh letak. Oh, dahsyat tuan. Tak ada ni, setengah ni tak ada. Jadi zap naik kat atas. Saya tanya kepala pergi mana? Atau motor, accident. Oh, langgar dengan apa? Motor. Ada? Padang lampu, tak buka lampu malam. Ada? Tak nampak. Meletup, pecah kepala. Sudah. Atau kepala pergi mana? Tak ada. Kepala tak ada. Tempurung tak ada, tuan-tuan. Itu kalau adik-adik pergi Minang, anak darah, agak-agak nak darah tu terima. Pakai songkok. Kamu kerja apa? Bilal, makcik. Bagus. Songkok pakai 24 jam. Buka-buka tak ada kepala. Pengsan, makcik tu. Baik, fitnah Dajjal, dia datang macam-macam. Kalau dia nak hujan, boleh datang hujan. Nak kemarau, boleh datang kemarau. Maka akhirnya ada satu kepercayaan, Tuhan tak berkuasa. Yang berkuasa ialah teknologi. Hari ni sampai dah. Teknologi sekarang, tak apa, awak sakit. Nanti ganti jantung baru, sihatlah. Tadi. Tuan-tuan, nampak ada hari ni ada orang kata manusia dah boleh menggunakan jantung babi. Babi ni tak boleh sebut lembut-lembut, tak sedap. Jantung babi, tak mau. Jantung babi. Jantung itu. Dulu, mereka nak cuba menggunakan jantung beruk. Sebab dia kata manusia pada beruk. Jadi takkan tak boleh pakai jantung beruk? Ada juga, entah. Jantung monyet. Sebab dia belajar, kita belajar dulu, manusia asal daripada beruk. Cuba saya cakap malam ni. Tuan-tuan, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Marah. Tu percaya pasal apa? Kita daripada Adam. Nabi tu. Siapa Adam? Nabi Adam. Bangga lah. Tiba-tiba kita dari beruk. Astaghfirullahalazim. Beruk betul tuan ni. Takkan Nabi Muhammad yang mulia keturunan beruk? Sampai bila nak dipadam fahaman tu? Sampai bila nak dihapuskan fahaman manusia asal daripada beruk? Sampai sekarang melekat, diajar pula di sekolah pula. Beruk. Kalaulah manusia daripada beruk, maknanya manusia boleh gantikan daripada darah yang tak ada, beruk derma darah. DNA sama. Hospital ini memerlukan bekalan darah kerana darah telah pun kehabisan. Diminta kepada orang ramai untuk menderma darah. Kempen tiap-tiap hari derma darah. 2 hari keluar balik berita. Orang ramai tidak lagi risau tentang bekalan darah di hospital ini kerana telah mencukupi. Kira-kira 200 ekor beruk datang menderma pagi tadi. Tak pula kita dengar nak. Dah kata manusia asal beruk, mesti boleh pakai darah beruk. Tak pakai juga. Yang mula buat telefon siapa? Yang mencipta telefon. Nyasar duduk kat depan. Yang buat telefon. Graham Bell. Tu yang aku malas duduk depan. Kena tanya. Nama makwa dia Elizabeth Hello. Nama dia. Nama markah Bell tu Elizabeth Hello. Sebab tu bila dia try, makwa dia di luar. Dia try, hello. Datang hello tu. Daripada itulah sekarang ni, sampai sekarang,
Halo, padahal dia ambil daripada makwa dia. Boleh faham? Dia panggil dengan tak sengaja, makwa dia datang. Yes, kenapa panggil aku? Engkau dengar aku panggil? Apa tak dengar pula? Itulah ciptaan telefon pertama. Alexander Graham Bell. Yang kita ingat sekarang Bell. Ya, ye. Tak pusat. Itu yang kita ingat. Tuan. Itu Bell Ngasri lain. Yang mula-mula kita akan ingat. Siapa yang mula-mula buat kereta? Daimler. Siapa yang mula buat kereta api? Stevenson. Siapa yang mula-mula buat lampu? Kita ingat. Manusia akan mengingati yang pertama. Kalaulah kamu ingat manusia yang pertama, datang daripada Brooke. Brooke yang pertama nama apa? Takkan tak ingat. Brooke yang pertama. Manusia ke bulan nama yang pertama ingat. Yang pertama ingat. Yang pertama tiba-tiba Brooke yang pertama tak ingat. Mana boleh? Maknanya bohong. Tapi kita ingat manusia yang pertama ialah Nabi Adam. Masya Allah. Simple. Ajaran-ajaran ini tuan-tuan, dia mari sampai kita ni lari daripada Quran. Itulah nama dia fitnah. Sekarang dia kata manusia tidak perlu lagi risau. Kita boleh menggantikan jantung dengan jantung Brooke. Bayangkan abang-abang sakit jantung, tukar jantung Brooke. Agak-agak 6 bulan lepas tukar jadi apa? Kak Leha, mana Abang Bidin? Tu atas pokok. Apa banyak pokok tidur atas pokok. Lepas tukar jantung Brooke, itulah jadi dia. Brooke dah sekarang. Tuan-tuan bayangkan pula lepas ni manusia kata dia dah tukar jantung babi pula. Agak-agak jadi apa manusia tu? Sedangkan Nabi Isa datang untuk membunuh babi. Nabi Isa di akhir zaman datang membunuh babi. Hari ini mereka cuba memuliakan babi. Babi adalah pengganti penyakit jantung. Janganlah marah pada babi. Dialah yang bagi jantung pada mak. Tak ke logik akal tuan-tuan. Ni dia satu pahaman yang nak mengajak kepada kita lari daripada ajaran agama kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tiba-tiba kita merendahkan balik kedudukan sampai pergi guna bahan daripada najis untuk menjadikan ubat kepada kita. Bukan tuan-tuan. Manusia dalam masjid kita ni sama. Kita adalah sama. Kalau saya kekurangan darah, tuan-tuan boleh derma pada saya. Kalau saya sakit jantung, tuan-tuan boleh derma. Saya boleh derma. Kalau tuan-tuan nak derma mata, ada orang yang perlukan mata. Tuan-tuan nak derma tulang, ada pesakit yang sekarang memerlukan tulang. Boleh derma. Pasal apa? Pasal kita manusia. Cuma Ustaz pesan. Okay. Kalau yang mana sakit mata, buta ke apa ke, saya kenal satu doktor di Singapura. Bagus ya. Ada kawan saya dua-dua mata ni buta. Selepas operate elok. Terang mata dia. Jadi kalau akak-akak yang mana nak buat cataract ke apa benda ke, pergi ke Singapura. Nama dia Dr. Asmadi. Ya, Dr. Ismadi nama dia. Dia pergilah. Ya. Nampak lega elok lah. Kasih selamat buat operate dengan dia. Lega tuan-tuan. Yang mana faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Operate mata terus celek Dr. Ismadi buat. Kasih selamat buta menangis. Sabariah mati tuan-tuan ni. Anak-anak kita ni lahir tahun 90-an. Mana dia pun ingat tahun 62 tuan-tuan ni. Baik adik-adik. Sakit jantung ada orang derma. Sakit tulang ada orang derma. Buah pinggang ada orang derma. Tapi adik-adik yang mana gatal nak jadi perempuan, fikir panjang-panjang. Dia kata tak seronok jadi laki-laki. Saya ni perempuan tau, terkurung dalam tubuh lelaki. Macam mana? Tak faham? Sulah you all kan faham? Astaghfirullahalazim. Saya lelaki. Saya perempuan, tetapi terkurung dalam tubuh lelaki. Seksa tau. Saya nak jadi perempuan balik, kata dia. Betul kamu Bidin? Nama pun Bidin. Gatal nak jadi perempuan. Pergi cocok sana, cocok sini. Tembak sana, tembak sini. Halkum pun dikikis ni halkum.
Ditembak dada, no, jalan tuan ni. Dia kata tinggal satu je lagi belum saya buat. Apa dia? Itu. Kalau potong yang itu, jadi perempuan terus. Bawa bertenang, dek. Jangan buang-buang menyesal. Jantung boleh ganti. Buah pinggang boleh derma. Kalau adik dah buang benda tu, nak derma, siapa nak derma? 2 bulan lepas buang, menyesal. Jumpa dengan tu imam. Imam derma kat saya. Imam kata, aku pun nak pakai. Oh, nampak. Fikir panjang-panjang, dek. Zaman sekarang dia boleh ubah hak perempuan jadi laki, laki jadi perempuan. Sebab apa? Ni zaman yang kita duduk ni, zaman fitan. Zaman yang boleh buat segala-galanya. Engkau nak hujan? Boleh. Engkau nak kemarau? Boleh. Sebab Nabi dah sebut dah. Manusia ni duduk di zaman Dajjal ni, nak kemarau boleh, nak hujan boleh, nak banjir boleh. Bulan yang tak sepatutnya banjir, banjir. Bulan yang tak sepatutnya hujan, hujan. Bulan yang sepatutnya hujan, kering. Hari ini dia boleh dibuat. Nombor 1. Bagaimana kita nak mengelakkan supaya kita tak terjebak dengan Dajjal? Kuatkan iman. Sebab ada yang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, 15 Ramadan ni Ustaz adalah hari Jumaat. So what? Ustaz tak tahu ke bila 15 Ramadan, hari Jumaat, itu tandanya dukhon akan berlaku. Dukhon tu maknanya asap. Dunia ni akan dikelubungi asap. Bila dukhon sampai, itu tandanya Dajjal akan muncul. Oh, tak tahu pula saya. Macam mana jadi ustaz tak tahu? Makcik ni aku smackdown kan? Dia boleh cakap tau macam mana jadi ustaz tak tahu. Aku jadi John Cena kan ni. Saya tak tahu makcik. Makcik tahu dari mana? Ustaz makcik lah bagi tahu. 15 Ramadan, kalau jatuh hari Jumaat, asap akan keluar, maknanya Dajjal akan terbit. Oh. So makcik dah buat apa persiapan? Makcik dah buat store belakang rumah. Makcik simpan makanan semua kan, beras semua, kalau jadi apa-apa dah ada makanan. Saya kata dekat dia, kalau makcik simpan makanan dekat store belakang rumah, takkan Dajjal tak datang? Halo, buat apa tu? Takkan dia tak datang? Nabi kata Dajjal ni Madinah tak masuk, Mekah tak masuk, hak lain dia masuk. Jasin dia masuk, Merlimau dia masuk. Yang dikena kuatkan ialah iman. Banyakkan zikir, banyakkan solat, kuatkan iman. Datanglah fitnah Dajjal. Dajjal tak boleh buat apa. Bukan suruh menteka darah. Makcik stok Maggi je Ustaz, mi segera Ustaz. Stoknya untuk 10 bulan Ustaz. Bapa. Ni kadang-kadang kita ni dengan mi segera ni tak pernah tinggal Tuan Haji. Allah, ni anak-anak muda ni. Baru ni ada jiran. Daripada kecil dek, makan mi segera dek. Balik sekolah, telan. Nak tidur, telan. Tak pernah tinggal mi segera. Nasi tak makan, makan mi segera je. Semalam meninggal dah. Accident. Allahu Akbar. Tak pernah faham? Tak faham sudah, Ustaz. Aku tak faham ceramah dia. Hak gelak tu faham. Hak bodoh tu penuh. Dia tak pun nak faham, Ustaz. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi, bagaimana nak menghadapi zaman Dajjal yang sangat mencengkam kita ni? Iman. Sebab sebelum berlakunya Dajjal tadi, turunnya benda-benda tadi, kita akan menghadapi kemarau yang dahsyat. Hujan yang tak turun lebih daripada 2 tahun, 3 tahun. Kita tak dapat nak bayangkan tuan-tuan zaman tu macam mana. Zaman Dajjal ni macam mana. Siapa yang nak selamat di dunia, nak makan, nak senang, ikut Dajjal. Yang bantah dia akan disiksa. Maka pertahankanlah iman kita. Dajjal tak boleh buat apa-apa kalau kita orang yang beriman.
Sebab itu dikatakan kepada kita oleh Yahya bin Mu'az, ma'asallah karimun wala athara dunya 'alal akhirah hakimun. Kata Yahya bin Mu'az, orang yang mulia tidak akan berbuat maksiat kepada Allah. Orang yang mulia tidak akan berbuat maksiat kepada Allah, dan orang yang bijaksana tidak akan mementingkan dunia melebihi akhirat. Dua benda ni, kata orang ni. Siapa orang yang mulia? Orang yang mulia ialah orang yang tak buat maksiat. Tu adik-adik, jangan buat maksiat. Sekarang ni maksiat macam-macam. Adik-adik sekarang ada media sosial. Ada Facebook, ada TikTok. Berapa ramai yang jari ni duk menulis. Menulis pula benda yang tak betul. Dulu tahun 2016, orang menulis laporan 2016, Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal dunia. Waktu tu saya kena serangan jantung. Kena serangan pukul 9:05, 10:30, kecoh. Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal. Kalau ikut kepada media sosial, saya matilah. Ni yang datang ni, zombie kampung pisang. Tuan-tuan duk share benda fitnah. Tuan-tuan duk like benda fitnah. Tuan-tuan duk komen benda fitnah. Allah. Benda yang kita tak tahu. Hari ni kalau ada cerita mati dibunuh, tangan kita paling cepat bagi komen. Ni aku tahu dah, tengok muka dia benda ni mesti keluarga dia bunuh. Kita buat. Tengok pula, polis memerlukan bantuan orang ramai untuk mencari seorang wanita yang dilaporkan hilang sejak 3 hari yang lepas. Wanita tersebut, binti dilaporkan hilang, Komennya apa? Ini mesti ikut jantan ni. Ni dah mesti mengandung ni. Laki-laki tak tanggungjawab tu, mestilah tu. Tengok-tengok mati kena bunuh. Ada kita minta maaf pada dia? Ada kita minta maaf pada dia? Bila dengar je, seorang pendakwa bebas hari ini ditahan atas tuduhan amang seksual. Ustaz pun tak boleh pakai dah, celaka punya ustaz. Kita kutuk dia, ni penunggang agama. Tiba-tiba bila selesai perbicaraan, pihak mahkamah melepas dan membebaskan pendakwa ni daripada tuduhan amang seksual. Maknanya tak ada kes. Lepas dan bebas. Ada kita minta maaf pada dia? Tak ada. Buatnya dia mati, kita mati, macam mana nak dibicarakan di hari kiamat? Jadi adik-adik, gunakan media sosial dengan cara yang baik. Jangan duk share pahala, jangan duk like. Jangan duk share benda dosa, jangan duk like benda yang dosa. Jangan. Orang mulia, dia tak buat benda-benda tu. Orang mulia, dia tak akan share benda haram. Orang mulia tak akan buat maksiat kepada Allah. Tu tanda-tanda orang mulia. Nak tengok orang mulia, cuba tengok. Kalau fake account tu confirm tuan-tuan, kerja nak hentam orang aja, itu bukan orang mulia. Baik, yang kedua, fitnah daripada kalangan Yahud dan Nasara. Allah sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan redha dengan kamu sehinggalah kamu ikut jejak langkah mereka. Fitnah nombor 2 yang berlaku ratusan ribuan tahun dan lagi dahsyat zaman sekarang, fitnah yang datang daripada apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa dia? Cuba kita sambung sama-sama tuan-tuan. Ihdinas siratal mustaqim. Sambung. Ghairil. Itulah dia dalam Quran. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Kami nak jalan tu ya Allah. Siapa? Jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para salihin. Ghairil maghdubi alaihim. Bukannya jalan orang-orang yang engkau murka. Kita baca dalam Fatihah.
Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Tuan-tuan, saya duduk dalam masjid ni tiap-tiap tahun saya datang masjid ni. Bila saya duduk, saya baca ayat tu. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kamu nampak tak? Tidak ada paksa dalam agama tau. Sebab tu jangan paksa aku sembahyang. Astaghfirullahalazim. Ni nak paksa-paksa orang sembahyang pula. Bang, tidak ada paksaan dalam beragama tu maknanya kita tak payah paksa orang kafir masuk Islam, tak payah paksa. Kau nak masuk, welcome. Tak nak masuk, sudah. Tapi bila dah Islam macam kita, kena sembahyang. Jangan tuan-tuan baca pula ayat tu. Mat, kenapa tak sembahyang? La ikraha fiddin. Hai, aku gigit jari kau orang. Bila Islam, kena sembahyang. Awak tu Islam. Bila Islam, kena zakat. Awak tu Islam. Bila awak tu Islam, kena ikut peraturan Islam. Yang tak payah ikut dia orang. Siapa? Yang kafir tu. Cuba tengok lagi dia kata apa? Qad tabayyana rushd minal ghayy. Telah jelas kata dia. Nyata petunjuk daripada kesesatan. Antara petunjuk dengan sesat jelas. Allah jelaskan, Nabi jelaskan, yang ni haram, yang ni halal. Yang ni betul, yang ni sesat. Fitnah di akhir zaman, orang Islam pergi pilih yang tak betul. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok dalam media sosial. Aku tahu babi itu haram, tapi aku tetap makan. Dahsyat tu. Dia kata apa? Aku tahu babi itu haram, tapi aku tetap mau makan. Kau nak kata apa kat aku? Dia kata, Ustaz, babi ni haram kan? Ya. Sekarang saya mau makan. So what? Dia tanya kita, so what? Ngap. Dia berkata. Ni zaman fitnah. Terang-terang. Terang-terangnya tak mau ikut Islam. Dia nak nama Islam. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Nama dia nak. Nama dia nak Islam. Tapi aku tak mau ikut cara Islam. Islam kata laki-laki tak boleh pakai rantai. Okey, kalau saya pakai juga, Ustaz nak kata apa? Dia buat keluar rantai dia. Loket buat keluar. Laki-laki tak boleh bersubang. Haram. Sekarang saya nak juga bersubang. So what? Boy. Dia tak tahu. Di tempat saya di Ipoh, yang pakai subang sebelah kiri, lembu subsidi. Dia ada nombor, 3 nombor dah. Yang kamu ni pakai buat apa? Di Amerika, belah barat, orang gay pakai subang sebelah. Itu tanda-tanda gay. Tanda gay. Kita pula tak tahu fashion, kita pun pakai subang sebelah, pergi Bukit Bintang. Negro tengok aja. Halau, sudah. Ke hospital kita tahu. Yang mana faham, tak faham sudah. Dia orang pakai tanda, yang kita ni tak tahu kejadah apa, kita pergi pakai. Kena. Nuri doa tahlil arwah malam tu. Siap, bentar. Tu. Kita kata dah, tak boleh buat tattoo. Awak tu Islam. Tapi hari ni, orang-orang tadi mempromosikan tattoo. Orang Islam sekarang ni promosi tattoo dekat dada ni. Dia tulis tattoo kat dada ni. Ni, Bidin tu dia. Bangga. Naik motor pula, lukis dekat lengan ni. Kalau jengking, scorpion. Sini rimau, naik motor. ES5 ya. Tapi cara pakai tu Allah, kita kata haram. Jangan buat. Kita kata dah bahawa arak tu haram. Dengan bangganya minum arak. Siap keluarkan dalam FB Live. Minum ramai-ramai. Perempuan pula tu. La ilaha illallah. Apa nak jadi ni? Kenapa budaya ini dipromosikan?
Sebab dia dikatakan up to date. Dia dikatakan sebagai memenuhi ciri-ciri orang moden. Dia dikatakan memenuhi orang-orang yang hebat. Kalau kita tak buat macam ni, kita ketinggalan. Sedangkan kamu dah baca di dalam Al-Quran. Kamu dah baca dalam surah Al-Fatihah. Jangan ikut orang yang Allah murka. Jangan ikut orang yang sesat. Sebab itu Allah sebut situ, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Siapa-siapa yang mengkufurkan taghut dan dia hanya beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dia akan memegang tali yang tak akan putus, dia selamat. Adik-adik yang saya muliakan, tuan-tuan yang saya muliakan. Penyakit fitnah zaman sekarang ni, dia kalau dia tak puas hati, dia tunjukkan dan dia sebarkan pahaman dia. Ada 4 orang datang jumpa saya. Dia orang ni adalah ateis. Tak percaya pada Tuhan. Mereka tidak percaya adanya Allah. Nama dia apa? Ateis. Bila datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, kami perkenalkanlah. Kami daripada ini, kami adalah ateis. Dulu Islam. Melayu. Sekarang kami tak percaya adanya Allah. So, saya pula tanya dia, Ustaz tak nak tanya ke kenapa kami ateis? Tak payahlah kot. Dah itu pilihan abang, terpulang lah. So, apa masalah? Apa masalah? Tak, Ustaz tak nak tahu ke kenapa kami ateis? Apa sebab? Kami jadi ateis, bukan salah kami. Itu salah siapa pula? Salah Allah. Kenapa? Sebab daripada kecil sampai sekarang, Allah tak pernah tunjukkan wajah dia. Kalaulah Allah sekali saja tunjukkan wajah dia, kami takkan jadi ateis. Kami nak tengok Allah. Tapi daripada kami kecil sampai kami besar, dewasa, tak ada pun nampak. So kami rasa Allah tak ada. Dan ini bukan salah kami. Ini salah Allah. Kalaulah dia tunjukkan muka dia, tak ada kami ateis. So siapa salah? Allah yang salah. Ulang balik. Allah yang salah, bukan kami, Ustaz. Lagi macam mana? Yang salahnya Allah, bukan kami. Tak jelas je dah. Ustaz ni pekak ke? Tak, saya memang pekak badak sikit. Saya tak pun nak jelas. Siapa yang salah? Allah salah. Sebab tu kami murtad. Allah salah. Apa makna ateis? Saya tanya dia. Bang, apa makna ateis? Ateis mempercayai tidak ada Tuhan. Tadi abang cakap, Allah buat salah. Mana Allah ada? Tak, Ustaz salah faham ni. Tak, saya tak salah faham. Ateis tidak ada Tuhan. Okey? Betul? Okey. Tadi abang jadi ateis sebab apa? Sebab Allah salah. Maknanya Allah adalah dia buat salah. Kalau Allah tak ada, macam mana abang boleh jadi ateis? Kalau Allah tak ada, macam mana abang boleh jadi ateis? Abang je cakap tadi, saya jadi ateis ni sebab Allah punya pasal. Maknanya Allah ada. Bila masanya Allah tak ada? Ni, orangnya terpelajar macam tuan-tuan ni. Tapi terpelajar tak boleh diajar. Bang, mustahil Allah salah. Mustahil. Allah takkan salah. Yang kedua, kenapa abang tak nampak Allah? Allah tu ada. Tapi kenapa abang tak nampak? Sebab dia bukan macam kita. Laisa kamislihi syai'. Dia bukan macam kita. Kalau Allah nampak tu, duduk di situ. 4 orang abang ni nampak, tu dia Allah. Tu. Allah tu. Dia pergi mana pula dah? Tu bukan Allah bang, tu Asia. Kalau abang kata Allah ada di situ, maknanya sama macam abang. Abang di sini, Allah di situ. Kan sama. Allah tak boleh nampak macam kita ni abang. Kalau nampak dia jadi makhluk. Ni, zaman etis sekarang. Sebab tu adik-adik, kuatkan iman.
Mereka cari jalan, musuh-musuh kita tadi, cari jalan siang malam bagaimana nak sesatkan kita. Melalui apa? Melalui seni hiburan, filem. Dia bawa macam-macam ajaran dalam filem. Daripada filem tu adik-adik mula belajar yang bukan-bukan. Daripada kecil duk tengok filem sampailah membesar. Mereka masukkan macam-macam ideologi dalam filem mereka. Orang tanya saya sebab apa ustaz berlakon filem, sekurang-kurangnya saya nak bawa satu pahaman supaya filem kita selamat daripada benda-benda haram. InsyaAllah bulan sebelah ni saya akan buat lagi satu filem, lagi sekali jadi hero. Hero tua nama dia. Kalau filem saya yang terbaru ni saya puas hati dalam 70%. Sebab ada lagi yang tak menutup aurat. Ya, sebab dia bukan Islam. Akan datang ni tuan-tuan, 100% kita buat. Semayang jaga, aurat jaga, pegang tak ada, peluk tak ada, cium tak ada, duduk sekatil tak ada, naik motor RX tak ada. Supaya kita selamat daripada pengaruh-pengaruh dan Tuan Imam pun boleh tengok wayang. Pasal apa? Tak adanya adegan-adegan cerita-cerita yang berapung. Kita ubah. Kita menjadi pemangkin untuk orang buat perubahan. Itulah kerja adik-adik. Adik-adik ni nak jadi orang hebat, ubah orang. Bukan follow orang. I'm follow. Nak buat apa? Ubah. Dan sebelum kita nak ubah orang, kita kena berubah dulu. Sebelum kita mengubah orang, kita ubah diri kita dulu. Ibda' binafsika. Baru kita boleh buat. Mereka mengubah pahaman kita sekarang. Saya duk tengok dalam satu video ada seorang penyanyi daripada negeri mana ke, negara mana ke, pakai tudung, pakai hijab, tudung, tapi perut nampak, tu dia, besar tu, pusat. Punya dalam pusat dia. Yang dada tutup, yang badan tutup, kepala tutup, mai perut dia buka. Fashion terbaru kata dia. Saya kata ni jenis apa pula ni, tak lama ada orang ikut pula. Punya besar pusat dia. Lebih besar pada Shilih 50 sen tu. Dalam pula tu. Orang kata kalau pusat dalam, kahwin orang jauh. Tak tahu Papua New Guinea ke mana tak tahu. Adik-adik, mereka tidak tidur siang dan malam untuk menyesatkan kita. Kita pula siang dan malam tidur. Mereka siang malam tak tidur cari jalan macam mana nak sesatkan kita. Kita pula tidur tak habis-habis. Yang kedua, mereka datang membawa kepada kita apa? Sukan. Berapa banyak sukan yang menjadikan kita terpaksa mengikut cara mereka. Awak nak berenang? Boleh. Pakai pakaian renang. Tidak dibenarkan bertutup. Awak nak masuk Olimpik? Boleh. Ini pakaian Olimpik. Awak tak ikut? Awak tak boleh masuk. Dan hari ini mereka mempromosikan secara jelas dalam Olimpik. Apa pahaman mereka, apa tradisi mereka. Sebab tu kita jangan lupa, di sebalik kita duduk menang pingat, jangan lupa apa sebenarnya sukan ni. Kena kaji balik. Apalah menang sebutir pingat, tapi kita menggadaikan kita punya akidah kita, pahaman kita. Kadang-kadang kita ni tak tahu tuan-tuan. Kita marah. Kita marah macam-macam. Restoran tu kita marah, ayam goreng tu kita marah, boykot ayam goreng, boykot. Tiba-tiba kita masuk sukan yang mana negara yang kita boykot berlawan sekali dengan kita. Rusia dilarang masuk. Pasal apa? Berperang dengan Ukraine. Rusia tak boleh masuk Olimpik. Kau berperang dengan Ukraine. Kau bunuh orang Ukraine. Jangan masuk. Habis tu Israel pasal apa boleh masuk? Dia bunuh orang Palestin berapa ratus ribu. Yang tu tak nampak pula. Kita kata bahawa Rusia tu berperang. Maka dia pun dihalang untuk menyertai Olimpik. Ni hak negara ni. Pasal apa boleh masuk pula? Dan lebih malam pula kita pun join sekali.
Berhati-hati tuan-tuan dengan propaganda, agenda dan sebagainya. Menjadikan kita ni dah tak parah. Yang ketiga, apa yang mereka buat? Seks. Dipromosikan seks secara bebas. Dan hari ini ada temu bual tentang seks. Secara terbuka. Pengalaman secara terbuka. Dan bila dah terbuka sangat, jadi huru-hara sekarang. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya terlibat dalam bidang parenting pada tahun 1995. Daripada saya jadi guru tahfiz, saya jadi pensyarah bahagian kekeluargaan di satu tempat membuat kerja-kerja kekeluargaan. Masa itu bila masalah keluarga yang datang, anak lari, masalah isteri mengidam, masalah suami pukul, masalah isteri lari, suami tak balik, itu zaman itu. Tapi zaman sekarang tuan-tuan, bila orang datang jumpa saya mengadu masalah keluarga, dia makin tinggi, dan saya dan tuan-tuan tak boleh terfikir dahsyat tak dahsyat. Ini fitnah zaman sekarang. Secara terbuka. Ustaz, saya suami, ini isteri saya. Soalan, kami datang ni nak minta kaunseling, nak minta ustaz tolong rawat kami. Masalah kecelaruan nafsu kami. Ya, celaru macam mana tu bang? Ni isteri saya. Kami ada join, kami ada geng, grup. Isteri saya orang lain pakai, saya pakai isteri orang. Ni zaman sekarang. Saya bila dengar tu, nak nganga tak boleh, nak tutup mulut tak boleh. Biar betul bang. Itu yang macam mana nak, kami tak tahu tak. Sudah. Isteri saya orang lain pakai, saya pakai isteri orang. Ramai ke? Ramai Ustaz. Orang Islam ke? Ya. Ni bukan gila dah. Gila babi nama dia Ustaz. Pemahaman ini dibawa oleh siapa? Ayat yang kita baca tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dua golongan ni. Dia mempromosikan benda ni. Secara jelas. Dan dianggap hari ini sebagai normal. Biasa. Dia mari pemahaman yang menjadikan budak umur 12 tahun dah kenal benda itu. Budak 13 tahun dah mengandung dah. Dan yang terakhir tuan-tuan, fitnah yang akan berlaku kepada kita di akhir zaman ialah fitnah maksiat. Nampak ada mak kita sebelah? Nampak. Di akhir zaman banyak anak-anak derhaka dengan mak. Derhaka. Dan dia menganggap tak apa dia derhaka. Dia mari ke sekolah saya, dia hantar mak dia ke sekolah saya, dia kata, Ustaz, saya sibuk, ni mak saya minat Ustaz. Lepas tu minat kena kahwin dengan mak ke? Tak. Takkan nak kahwin dengan perempuan 78 tahun ni pasal apa? Tak, maksud saya, mak saya nak duduk di sekolah Ustaz. Sebab apa? Sebab mak saya minat dengan Ustaz. Habis tu, abang macam mana? Saya sibuk. Jadi saya tak dapat nak jaga mak. Jadi Ustaz lah tolong jaga mak. Lagipun dia suka kat Ustaz. Hanya dengan alasan suka dekat saya, dia buang mak dia. Adik-adik, ni fitnah ni. Nabi sebut 3 penyakit akhir zaman. Wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Adik-adik, anak-anak akan derhaka pada mak, akan baik dengan kawan, dan akan benci dengan bapa. Itulah fitnah di akhir zaman. Apa dia? Derhaka pada mak, baik dengan kawan, benci bapa. Cuba tengok, 3 benda ni dah berlaku belum? Dengan mak bantah, cuti SEM tak balik.
2 minggu cuti SEM. Sebulan cuti SEM. Tak balik. Pergi rumah kawan. Sebab apa? Kakak kawan nak kahwin. Adik kawan nak kahwin. Kawan nak kahwin. Seminggu dia lepak rumah kawan. Rumah mak dia tak balik. Dia tak tolong mak dia. Dia tak jaga pun mak dia. Yang dia lebihkan adalah kawan. Mak kata, Man, bawalah mak ke hospital. Mak tak sihat. Mak, saya nak ride, mak. Kita orang dah janji hari ni nak makan kambing 100 hari, mak. Kerana nak ride punya pasal, Y3 suku, dia tinggal mak dia. Sanggup tu tuan-tuan zaman sekarang. Kawan lagi penting daripada mak dan bapa. Bila dia perlukan mak bapa? Bila nak duit. Mak, duit. Pak, duit. Yang lain dia tak perlu dah. Inilah tanda-tanda kita berada di akhir zaman. Jadi tuan-tuan, tidak akan cium bau syurga siapa-siapa yang derhaka pada mak bapa. Ada 3 orang. 3 orang. La yadkhulul jannah wa la yajidana rihaha. 3 golongan ni takkan masuk syurga dan takkan cium bau syurga. Siapa dia? Mudminun khamrin. Orang yang mengekalkan minum arak. 2. Wa uququl walidain. Orang yang derhaka pada mak bapak. Yang ketiga, dayus. Suami yang mengizinkan, yang membenarkan isteri dia buat maksiat. Maka dia inilah yang dipanggil tidak dapat mencium bau syurga. Jadi adik-adik, jaga mak elok-elok, jaga bapa elok-elok, jadilah anak yang soleh dan solehah. Adik-adik duduk di politeknik ni, orang pandai-pandai semua. Semua SPM bagus, semua bagus. Tapi apalah maknanya bagus? SPM bagus, semua bagus. Tapi kalau tak pandai flash, tandas. Biarlah SPM tak bagus pun tak apa. Tapi flash tanda tetap dibuat. Ini SPM cantik. Muka segak. Rambut kepok. Jamban tak pandai flash. Pirah apalah. Yang mana faham. Tak faham sudah. Terima kasih kepada pengurusi. Terima kasih kepada tuan-tuan imam. Terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah saya datang pada tahun lepas 6 hari bulan 8 2023. InsyaAllah kita jumpa balik 6 hari bulan 8 2025 pula insyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah.